Saya nak pergi pada perkara yang pertama tentang ubat untuk kita menghadapi cabaran akhir zaman ni tuan-tuan puan. Satu ubat yang sangat-sangat luar biasa tuan-tuan puan kalau kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Bertemakan dengan hari ini, kita hari apa tuan-tuan puan? Hari ini hari Jumaat tuan-tuan puan. Ini hari Jumaat, hari yang penuh keberkatan tuan-tuan puan. Dan pada hari ini kita digalakkan untuk perbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dinyatakan dalam surah yang ke-33 surah Al-Ahzab ayat 55 yang mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allah menyatakan dalam ayat ini, sesungguhnya Allah dan para malaikat yusholluna 'alan nabi, sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya, wasallimu tasliman, dan sejahtera, dan ucapkanlah sejahtera, salam dan sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah tuan-tuan, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan barang siapa yang beriman dia akan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia berselawat dengan kalimah, Allah menggunakan perkataan yusalluna ala nabi. Perkataan yusallu ini Allah menyebut perkataan yusallu, kalau kita baca bahasa Arab disebut yusallu ini adalah fi'lul mudhari', bermakna Allah dan para malaikat sentiasa berselawat. Allah dan malaikat sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Kalau Allah dan malaikat pun sentiasa berselawat, ini kan kita hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang malas nak berselawat ni tuan-tuan, adakah kita ni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab apa? Dalam ayat ini Allah menyeru ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Allah mengkhususkan sesiapa yang beriman dia pasti akan berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan, dalam keadaan sedar tak sedar, sebenarnya dalam solat pun kita wajib selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita menyebut kalimah syahadatain, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita menyebut dua kalimah ini dalam setiap kali kita solat, di tahiyat, di waktu kita tahiyat awal dan tahiyat akhir tuan-tuan. Dan kalau kita tak baca ni tuan-tuan, tak sah solat kita tuan-tuan. Ini perkara yang perlu kita ambil peringatan tuan-tuan. Jadi apakah benda yang saya nak kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan hari ini tentang antara ubat yang paling besar yang perlu kita ambil manfaat buat masa sekarang ni tuan-tuan adalah kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utamanya pada hari ini, hari yang penuh keberkatan tuan-tuan, hari Jumaat. Perbanyakkan selawat tuan-tuan. Sebab apa? Bila kita sebut tentang selawat tuan-tuan puan, disebut oleh hadis riwayat At-Tabrani menyatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat kepadaku 10 kali pada waktu pagi dan 10 kali pada waktu malam, maka akan dikurniakan olehnya syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada hadis yang lain menyatakan barang siapa yang berselawat ke atas Nabi 10 kali pagi, 10 kali malam, maka dia ni akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga. Banyak faedah fadilat bila kita sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, saya menyeru kepada diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan untuk sentiasa berselawat. Dan saya nak kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana kita nak sistemkan selawat ini supaya kita jadikan ianya mudah, ibadah ini, selawat ini, supaya kita dapat lakukan setiap hari. Tuan-tuan dan puan nak belajar ke? Nak tahu ke rahsia ataupun sistem bagaimana kita nak sistemkan selawat ni supaya kita dapat berselawat setiap hari tuan-tuan? Kalau nak, saya nak tuan-tuan komen dulu, nak tahu. Barulah saya semangat sikit nak kongsi tuan-tuan. Takut cakap seorang, masalah juga tu tuan-tuan. Baik tuan-tuan, boleh komen kalau nak tahu tentang bagaimana kita nak sistemkan selawat ini supaya setiap hari kita tak tinggal selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak kongsikan berdasarkan pengalaman yang saya lakukan tuan-tuan. Ini sangat-sangat mudah tuan-tuan. Insya-Allah saya nak kongsikan benda ni. Sebab dalam hadis riwayat Muslim menyatakan orang yang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali ni, maka Allah akan selawat ke atas dia 10 kali. Apa maksud Allah akan selawatkan ke atas dia 10 kali ini? Allah akan mengurniakan pahala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan, besarnya rahmat Allah untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. So Allah dah bagi kunci untuk masuk syurga tuan-tuan. Allah dah bagi ubat untuk kita menghadapi cabaran akhir zaman ni tuan-tuan. Apakah lagi nikmat yang nak kita dustakan tuan-tuan? Banyak perkara yang dah
Allah ceritakan dalam Al-Quran. Nabi dah bagi tahu melalui hadis Nabi SAW. So, apa lagi yang kita nak pertikaikan, tuan-tuan? Baik, tuan-tuan, kita teruskan. Dan kita ambil dalil ini daripada mana? Daripada Al-Quran, surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 56, tuan-tuan. Nak bercerita tentang kelebihan berselawat ni, tuan-tuan. Cerita ketika mana Sayyidina Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu, ketika mana dia selesai menunaikan tawaf, dia duduk di Mekah itu sambil menghadap Kaabah, sebab bila menghadap Kaabah ni merupakan satu ibadah, tuan-tuan. So apa yang berlaku, tuan-tuan? Sayyidina Abdullah bin Mubarak dia melihat ada seorang laki-laki yang sedang tawaf, tapi dia melangkah dengan langkah yang agak lambat, tuan-tuan. Lalu bila tengok benda tu, tengok perkara tu depan mata dia, maka Sayyidina Abdullah bin Mubarak pergi jumpa dengan laki-laki tersebut, ingin menanyakan kenapa dia berbuat demikian. Sebab apa? Sebab lelaki tadi nak tawaf 7 kali tu dengan memakan masa tempoh yang agak lama. Lalu apabila jadi begitu, Abdullah bin Mubarak berjumpa dengan lelaki-lelaki tadi. Lalu dia tanya, wahai si fulan, mengapakah kamu berbuat sedemikian? Maka jawab lelaki tadi, aku ingin kongsikan kepada kamu bahawasanya setiap langkahku ini aku akan menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Lalu Sayyidina Abdullah bin Mubarak tanya, kenapa kamu buat perkara sedemikian? Maka lelaki-lelaki tadi cerita satu cerita, ada satu kisah ketika mana dia dan ayahnya ingin menunaikan haji waktu itu. Dan dalam satu pelayaran, dia pergi ke Mekah ke haji waktu itu dalam keadaan naik kapal, tuan-tuan. Apa yang berlaku pada waktu malamnya, tiba-tiba ayahnya jatuh sakit dalam perjalanan tersebut. Lalu bila jatuh sakit, tuan-tuan, apa yang berlaku? Tiba-tiba wajah ayahnya ni, seluruh tubuh ayah ni menjadi gelap gelita, tuan-tuan. Jadi hitam. Lalu lelaki-lelaki ini menangis sehingga kan tertidur, tuan-tuan. Lalu dalam tidurnya didatangi oleh seorang lelaki yang sangat cantik, tuan-tuan, sangat handsome. Lalu apa yang dibuat oleh lelaki-lelaki ini, dia usap kepala ayahnya si lelaki tadi ini. Lalu tiba-tiba daripada gelap gelita itu, wajah ayah dia dan badan ayah dia betul jadi cerah, tuan-tuan, jadi putih, tuan-tuan. Lalu apa yang berlaku? Lelaki-lelaki tadi terus menerpa lelaki-lelaki yang mengusap wajah ayahnya tadi. Lalu ditanya, wahai si lelaki, wahai dipanggillah wahai pemuda, siapakah gerangan kamu ni? Maka Nabi kata kepada lelaki tadi, kamu tak kenal aku ke? Maka Nabi kata, akulah Rasulullah SAW. Dan pada saat itu, lelaki-lelaki tadi dia berniat untuk setiap langkah dia, setiap perbuatan dia akan sebut nama Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi cerita kenapa Nabi berbuat sedemikian pada ayahnya. Nabi kata, ayah kamu ni memang banyak buat maksiat, banyak buat kesilapan, tetapi ayah kamu tidak meninggalkan satu ibadah sebelum dia tidur, yakni dia berselawat ke atas aku setiap malam.